Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan guru di luar sana. Pada pagi ini, cikgu akan teruskan pembelajaran kita dengan sejarah tingkatan 4, tema 7, tamadun awam manusia. 1.1 ialah ciri-ciri tamadun awam manusia dan seterusnya ialah sumbangan tamadun Mesir Purba kepada masyarakat dunia. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid, Guru Cemerlang Sejarah SMK Kampung Cengal, Ketereh, Kelantan. Dan cikgu akan membawa satu kata kunci, sejarah membina bangsa berjaya. Sejarah tingkatan 4 KBSM, tema 7, tamadun awam manusia, berkaitan dengan 1.1 ialah ciri-ciri tamadun Mesir Purba dan 1.2 ialah sumbangan tamadun Mesir Purba. Okey, seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, hasil pembelajaran kita diharap murid-murid akan dapat menyatakan, yang pertama, menyatakan ciri-ciri tamadun Mesir Purba, dan yang kedua, menyatakan sumbangan tamadun Mesir Purba, dan yang ketiga, merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal manusia. Seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, setiap pelajar perlu mengetahui konsep dan istilah sejarah terlebih dahulu dalam setiap subtajuk yang telah dipelajari. Jadi di sini, cikgu akan menjelaskan sebanyak 6 istilah sejarah. Yang pertama ialah nom. Nom membawa maksud ialah daerah. Dan yang kedua, zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini merupakan zaman kemuncak. Dan seterusnya ialah yang ketiga, kehidupan berorganisasi. Jadi tamadun Mesir disusun lapis masyarakatnya berdasar kepada berorganisasi. Jadi maksudnya ialah susun lapis masyarakat yang tersusun. Dan anak-anak pelajar yang seterusnya ialah hamba. Hamba merupakan golongan rakyat yang paling bawah sekali dalam tamadun Mesir Purba. Dan piramid. Kita tahu, tamadun Mesir Purba sinonim dengan bangunan piramid. Piramid ialah bentuk geometri yang dibina semasa kerajaan Mesir Purba. Dan yang seterusnya ialah hieroglif. Apa maksud hieroglif? Hieroglif ialah sejenis tulisan. Di sini juga cikgu akan memaparkan kepada anak-anak pelajar berkaitan dengan lokasi tamadun Mesir Purba. Dan di sini kita lihat, ini merupakan lokasi tamadun Mesir Purba yang anak panah warna merah, dan seterusnya dia berada di lembangan Sungai Nil. Ini merupakan lokasi dan kedudukan tamadun Mesir Purba yang kita ketahui bahawa apabila kita belajar memahami peta, akan membantu kita dalam proses menjawab soalan. Biasanya soalan yang dikemukakan nanti ialah soalan struktur ataupun soalan esei. Okey, kita beralih kepada seterusnya. Tajuk yang pertama yang cikgu nak bawa pada hari ini ialah ciri-ciri tamadun Mesir Purba. Yang pertama ialah wujud negara kota, Tinis, Memphis, Thebes, Heliopolis, Fayum dan Abydos. Seterusnya ialah tempat kediaman Firaun. Jadi Firaun merupakan kuasa yang tertinggi dalam tamadun Mesir Purba. Kalau kita di sini ialah merupakan raja. Dan seterusnya ialah dalam ciri-ciri penempatan kekal tamadun Mesir Purba, mempunyai pusat pemerintahan dan pentadbiran yang kemas dan tersusun dalam memerintah tamadun Mesir Purba. Dan seterusnya ialah wujudnya pelabuhan. Jadi di sini ada 4 kesemuanya ialah ciri-ciri penempatan kekal tamadun Mesir Purba. Dan seterusnya ialah ciri yang kedua, kehidupan berorganisasi. Sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, organisasi ialah satu hierarki kedudukan masyarakat dalam tamadun Mesir Purba. Dan yang pertama, diketuai oleh Firaun yang berkuasa mutlak. Dia merupakan kuasa yang paling atas,
kuasa yang paling tinggi dalam kerajaan Mesir Purba. Dan seterusnya, Fir'aun ini dianggap oleh masyarakat sebagai jelmaan Tuhan Horus. Sebagai jelmaan Tuhan Horus. Dan seterusnya ialah Fir'aun dianggap Raja Matahari, anak Tuhan, iaitu Amon-Re. Dan yang seterusnya, selepas Fir'aun ialah golongan bangsawan. Ini merupakan hierarki yang kedua dalam struktur organisasi pentadbiran tamadun Mesir Purba, rahib, tuan tanah dan jurutulis. Dan seterusnya, lapisan seterusnya ialah golongan rakyat yang bebas terdiri daripada petani, pedagang dan artisan. Dan akhir sekali inilah anak-anak pelajar, lapisan yang paling bawah sekali ialah hamba. Jadi, secara rumusannya, dari segi kehidupan berorganisasi, diketuai oleh Fir'aun, seterusnya golongan bangsawan, golongan rakyat dan golongan yang paling bawah sekali dalam kerajaan Mesir ialah hamba. Okey, seterusnya, ciri yang ketiga ialah sistem pemerintahan. Dalam ciri sistem pemerintahan, yang pertama cikgu nak bawa pemikiran anda semua, diterajui oleh raja atau Fir'aun. Sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, diketuai oleh raja atau Fir'aun. Dan yang kedua, Fir'aun ini juga merupakan ketua pendeta, merupakan pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan. Beliau merupakan antara kuasa yang paling tinggi sekali dalam kerajaan tamadun Mesir Purba. Dan yang berikutnya, Fir'aun ini bukan keseorangan, dibantu oleh golongan bangsawan untuk mentadbir, memerintah rakyat di keseluruhan tamadun Mesir Purba. Jadi, di samping itu juga, golongan bangsawan menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan. Di samping itu juga, rahib ini bertanggungjawab mentadbir hal agama. Jadi, manakala jurutulis terdiri daripada orang awam, bertanggungjawab menulis rekod kerajaan. Dan akhir sekali, dalam sistem pemerintahan, Fir'aun Hatshepsut telah dilantik menjadi Fir'aun pada zaman Empire Tamadun Mesir Purba. Okey, ciri yang berikutnya ialah dalam aktiviti ekonomi. Yang pertama sekali wujud pengkhususan kerja seperti penenunan dan pembuatan peralatan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Mesir ini memang dari segi pertaniannya ialah pokok papyrus. Memang terkenal dengan penciptaan kertas. Yang seterusnya ialah ekspor utamanya ialah tekstil dan kertas daripada pokok papyrus. Pokok papyrus memberi sumbangan yang paling besar dalam ekonomi tamadun Mesir Purba. Baiklah anak-anak, seterusnya pelombongan emas di kawasan Nubia. Ini merupakan kawasan pelombongan emas. Di samping pertanian, Mesir juga kaya dengan hasil bumi. Seterusnya, Sungai Nil yang kita sebagaimana ketahui bahawa Sungai Nil membolehkan kapal berlabuh. Di Sungai Nil ini merupakan kawasan delta, kawasan yang tanah yang subur sesuai untuk bercucuk tanam. Khususnya ialah pokok papyrus. Dan akhir sekali dalam ciri-ciri ekonomi, tamadun Mesir berjaya menarik kedatangan pedagang dari Laut Mediterranean dan Laut Merah. Jadi secara keseluruhannya bahawa aktiviti ekonomi kita boleh gambarkan, cikgu boleh gambar kepada anak-anak pelajar bahawa Mesir kaya dengan emas, di samping itu juga pertanian pokok papyrus untuk penciptaan kertas. Seterusnya, ciri-ciri yang berikutnya ialah agama dan kepercayaan. Yang pertama sekali, percaya kepada konsep politisme. Percaya kepada konsep politisme. Dan yang kedua, Tuhan dikaitkan dengan unsur alam seperti Tuhan matahari, Tuhan langit dan Tuhan angin. Seterusnya, percaya kepada kehidupan selepas mati. Jadi yang seterusnya, mayat disimpan dan dijaga dengan teliti. Kalau kita lihat
sebelum ini bahawa tamadun Mesir membiarkan mayat tersebut. Jadi mempercayai kehidupan selepas mati. Mayat ini disolek. Makanan mayat mesti dipenuhi dengan peralatan dan keperluan selepas mati. Jadi ini merupakan agama dan kepercayaan tamadun Mesir purba. Dan baiklah anak-anak, seterusnya ialah sistem tulisan. Dalam sistem tulisan, pada peringkat awal tadi cikgu beritahu bahawa tulisan yang diperkenalkan ialah tulisan hieroglif. Tulisan, apakah tujuannya? Tujuannya ialah untuk merekod sistem pentadbiran tamadun Mesir purba. Di samping itu juga, berasaskan kombinasi gambar dan simbol berdasarkan kepada bunyi. Ini merupakan isyarat komunikasi yang telah digunakan oleh kerajaan Mesir purba dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum. Okey, seterusnya, mencatatkan rekod. Tulisan ini amat penting bagi tamadun Mesir purba kerana ia dapat mencatat rekod-rekod pertanian dan pengutipan cukai. Akhir sekali, dalam ciri-ciri sistem tulisan, digunakan untuk tujuan keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. Jadi ada 4 di sini. Anak-anak pelajar semua, ada 4 ciri sistem tulisan dalam tamadun Mesir purba. Yang seterusnya, cikgu nak bawa pemikiran anda. Yang tadi, cikgu sentuh berkaitan dengan beberapa ciri yang pelajar perlu ketahui untuk mengingati fakta tersebut sebelum anda menduduki peperiksaan. Dan nak bawa pemikiran anda seterusnya ialah sumbangan tamadun Mesir purba kepada masyarakatnya dan kepada keseluruhan masyarakat di seluruh dunia. Yang pertama, sumbangan tamadun Mesir purba ialah pembinaan bangunan piramid atau batu bata. Jadi, bangunan piramid dibina daripada batu bata. Ini menunjukkan masyarakat Mesir purba memang kreatif dan inovatif dalam sistem pembinaan. Seterusnya, yang berikutnya ialah ciptaan kertas daripada pokok papyrus. Sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, bahawa Mesir ini memang negara pertanian. Pokok papyrus, penciptaan kertas, merupakan sumber ekonomi kepada kerajaan tamadun Mesir purba. Dan yang berikutnya ialah penciptaan sistem pengairan yang menukarkan padang pasir kepada kawasan pertanian. Memang kita ketahui pada hari ini di Asia Barat memang kawasan padang pasir. Jadi terlebih dahulu ia merupakan anugerah kepada tamadun ini yang adanya sungai Nil yang mempunyai tanah yang subur sesuai untuk bercucuk tanam, khususnya ialah pokok papyrus. Okey, yang seterusnya ialah kemajuan dalam bidang perubatan. Jadi dalam bidang perubatan, tamadun Mesir purba telah memproses, memiarkan mayat dan teknik pembedahan. Memang kita tahu bahawa dari segi perubatan, tamadun Mesir purba memang amat canggih daripada dulu sampai ke hari ini. Dan yang berikutnya ialah kewujudan sistem pendidikan. Dan yang seterusnya ialah perkembangan ilmu matematik bagi mengawal banjir di Sungai Nil. Dan akhir sekali ialah memperkenalkan sistem kalender 365 hari berdasarkan 12 bulan dalam setahun. Jadi anak-anak pelajar, cikgu rumuskan sekali lagi bahawa ada sumbangan tamadun Mesir purba yang kita perlu ingat bahawa penciptaan kertas, kalender, bangunan piramid, sistem pendidikan, pengairan dan kemajuan dalam bidang perubatan. Jadi, tajuk-tajuk ini pelajar perlu ingat untuk menduduki peperiksaan pada masa yang akan datang. Dan yang berikutnya, cikgu nak paparkan di sini pokok papyrus. Inilah merupakan pokok papyrus, merupakan sumber ekonomi penciptaan kertas kepada tamadun Mesir purba. Jadi ramai di kalangan pelajar kita, dalam kalangan pelajar memang kita tidak mengetahui bagaimana pokok papyrus sebenarnya. Di sini cikgu paparkan kepada pelajar, inilah pokok papyrus yang sebenarnya yang dicipta kertas oleh masyarakat di tamadun Mesir purba. Jadi gambar yang kedua, cikgu ingin paparkan binaan piramid daripada batu bata yang menjadi mercu tanda. Jadi kalau kita lihat gambar ini, semua pelajar di luar sana dapat mengetahui bahawa ini merupakan mercu tanda kepada tamadun Mesir purba
sehingga ke hari ini yang menjadi aktiviti pelancongan kepada negara Mesir. Seterusnya, ini yang cikgu nak paparkan kepada anak-anak pelajar semua. Ini merupakan contoh tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif ini merupakan dalam penciptaan kalender sebanyak 365 hari bersamaan 12 bulan dalam setahun dalam tamadun Mesir Purba. Jadi tujuan kalender dibina ialah untuk menyusun sistem kerja yang sistematik dan berorganisasi. Di samping itu juga, sebelum itu juga saya akan paparkan kepada pelajar-pelajar semua untuk soalan-soalan objektif. Jadi di sini yang berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari tadi, di sini cikgu akan paparkan beberapa soalan objektif. Contoh soalan objektif dalam kertas 1. Soalan yang pertama, apakah bukti kemajuan bidang perubatan dalam tamadun Mesir Purba? Jadi, sebelum kita menjawab soalan ini, anak-anak pelajar perlu mengetahui dua perkara yang paling utama. Yang pertama, mencari kata tugasan. Dalam soalan ini ialah, apakah merupakan tugasan soalan ini? Dan kata kunci soalan ini ialah bukti kemajuan tamadun Mesir dalam bidang perubatan. Sebelum kita memilih jawapan, kita perlu mencari pasangan kata kunci dengan jawapan yang betul. Untuk memilih jawapan, kita kena menolak jawapan yang salah dahulu dan barulah kita memilih jawapan yang betul. Jadi jawapannya ialah proses memumiakan mayat. Berdasar kepada yang cikgu paparkan tadi bahawa memumiakan mayat merupakan teknik perubatan yang digunakan oleh tamadun Mesir Purba. Soalan yang kedua, apakah sumbangan tamadun Mesir Purba kepada tamadun manusia? Jadi tugasannya ialah apakah, dan kata kunci bagi soalan ini anak-anak pelajar, sumbangan tamadun Mesir Purba kepada tamadun manusia. Jawapannya ialah A. Penciptaan kertas. Adakah A? Dan B. Pembentukan empayar. Seterusnya C. Pembinaan bandar terancang. Dan D ialah pengenalan undang-undang bertulis. Sekiranya pelajar-pelajar sudah mengetahui dan memahami apa yang cikgu paparkan tadi, cikgu percaya anak-anak dapat memilih jawapan yang paling tepat. Untuk jawapan objektif, sebagaimana yang cikgu beritahu tadi bahawa kita perlu menolak jawapan yang salah dahulu dan barulah memilih jawapan yang betul. Jangan lupa cari pasangan kata kunci dengan jawapan yang betul. Jadi jawapan ini ialah A, iaitu penciptaan kertas. Kalau anak-anak mengetahui apa yang slide yang cikgu paparkan tadi, saya percaya anak-anak tidak menjadi masalah untuk menjawab soalan objektif. Dan seterusnya, kita lihat satu contoh soalan struktur. Yang pertama ialah, senaraikan 3 kepentingan sistem tulisan dalam tamadun Mesir Purba. 3 markah. 3 markah, pelajar perlu mencari sekurang-kurangnya 3 fakta. Yang pertama, mencatat rekod aktiviti pertanian, merekod kutipan cukai, mencatat amalan ritual kepercayaan. Di sini, cikgu ingin pertegaskan kepada anak-anak pelajar di luar sana. Untuk menjawab soalan struktur, pada hari ini, pelajar perlu menjawab dengan ayat yang lengkap. Perlu menjawab dengan ayat yang lengkap untuk mencantumkan fakta tersebut. Sama ada 2 ataupun 3 ayat bagi soalan struktur. Okey, untuk soalan yang kedua, mengapakah ilmu yang diberikan penekanan dalam sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba? Sama juga markahnya 3. Ini cadangan jawapan yang cikgu paparkan kepada anak-anak. Pertama sekali ialah ilmu perubatan. Dan yang kedua ialah ilmu matematik. Yang ketiga ialah saintis. Yang keempat ialah ahli fizik. Fakta yang kelima ialah arkitek. Apabila soalan bertanya mengapa, soalan perlu menyatakan sebab-sebab penekanan dalam sistem pendidikan. Apabila soalan markahnya 3, cikgu harap pelajar pilih bercadap memberi jawapan lebih daripada 3 fakta. Ini dapat membantu anak-anak dalam peperiksaan nanti. Seterusnya soalan yang ketiga, berikan pendapat anda tentang kepentingan pendidikan dalam rakyat di sebuah negara.
ini merupakan soalan kebat. Soalan kebat ada kaitan dengan tamadun Mesir Purba. Dengan kata lain, aplikasi, menganalisis, menilai untuk soalan kebat. Berkaitan apabila kita tidak dapat menjawab soalan A, soalan B atau soalan 1, soalan 2, kita tak boleh menjawab soalan kebat kerana kita tidak ada fakta berkaitan dengan tamadun Mesir Purba, khususnya dalam sistem pendidikan. Cadangan jawapan yang pertama, menghapuskan buta huruf. Cadangan jawapan yang kedua, mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Dan yang ketiga, mendapat pekerjaan yang baik. Yang keempat, tidak terpinggir daripada arus permodenan. Dan yang kelima, memajukan dan memakmurkan negara. Bila soalan kebat, ini merupakan soalan kebat secara umum. Jadi anak-anak pelajar perlu memfokuskan kepada fakta yang cukup, ayat yang lengkap, dihuraikan dan dinyatakan contoh yang sesuai. Ini merupakan cadangan yang terbaik untuk anda memaksimumkan dan mendapat skor yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, seterusnya, susunan soalan sejarah. Berdasar kepada yang saya paparkan tadi, soalan 1, soalan A ialah soalan konsep. Dari segi konstruknya ialah mengetahui. Dan soalan yang kedua, bila soalan tanya mengapa, ialah soalan memahami. Dan soalan kebat, jawapan logik dan munasabah. Soalan mempunyai perkaitan dengan subtajuk, perkaitan dengan negara kita pada masa kini. Jadi, bila anak-anak dapat mengetahui soalan A dan B atau 1 dan 2 secara automatik, secara langsung, pelajar dapat aplikasikan untuk soalan kebat, sama ada soalan kebat khusus ataupun soalan kebat umum. Dan yang berikutnya sebagai contoh soalan kebat. Yang ini yang cikgu nak beri penekanan, soalan kebat yang saya nak paparkan ialah merupakan cadangan jawapan. Ini soalan kebat yang seterusnya. Bagaimana kita dapat meningkatkan kegemilangan masyarakat Malaysia pada hari ini? Jadi soalan ini membuat satu perkaitan dengan tamadun Mesir Purba tadi. Tengok, jawapan yang pertama. Untuk fakta 1, menguasai ilmu pengetahuan. Fakta 2, meningkatkan kemahiran diri. Fakta 3, meningkatkan penggunaan teknologi. Fakta yang keempat, bersikap kreatif dan inovatif. Dan fakta yang kelima ialah berdaya saing. Ini merupakan cadangan jawapan. Tetapi, selain daripada jawapan ini, boleh diterima sekiranya jawapan logik dan munasabah. Contoh soalan kebat yang kedua. Pada pendapat anda, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk memajukan bidang pertanian? Jadi, adakah soalan ini berkaitan dengan soalan yang kita pelajari tadi? Memang ada. Sebab kita belajar tadi ialah berkaitan dengan tamadun Mesir Purba. Memang kaya dengan hasil pertanian. Contohnya pokok papyrus. Jadi di sini soalan kebat memang kita buat berkaitan dengan soalan yang fakta tadi. Yang pertama, fakta yang pertama, dorongan dan galakan daripada pihak kerajaan. Fakta yang kedua, meningkatkan penerokaan dan penyelidikan. Dan fakta yang ketiga ialah meningkatkan penggunaan teknologi moden. Dan fakta yang keempat, meningkatkan kemahiran sektor pertanian. Dan fakta yang kelima, mengadakan kempen bumi hijau. Mengapa soalan kebat sedemikian? Kerana soalan ini ada perkaitan dengan yang anak-anak pelajari yang saya paparkan tadi, berkaitan dengan bidang pertanian di tamadun Mesir Purba. Okey, rumusan pembelajaran kita pada hari ini, kegemilangan suatu tamadun itu tidak akan dapat dinikmati dan diketahui oleh generasi akan datang sekiranya masyarakat Mesir Purba tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk dikaji dan dipelajari. Tinggalan seperti bangunan, tulisan, dokumen serta buku merupakan salah satu manifestasi kewujudan sebuah tamadun yang agung. Jadi saya di sini saja pengajaran saya pada pagi ini. Saya mengucapkan anda berbahagia selalu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.